السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung semula pengajian kitab kita ni, Riyadhus Salihin, yang dah berapa lama terhenti? Sudah berkurun lamanya. 9 tahun. 9 bulan 9 bulan berhenti? Oh, lama. Dan kita masih dalam Kitabul Adab, yakni membincangkan tentang adab-adab yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu istihbabi taqdimil yamini fi kulli ma huwa min babit takrim. Bab istihbab, yakni disukai, taqdimil yamin, yakni mendahulukan kanan, fi kulli ma huwa min babit takrim, dalam semua apa yang dalam bab ataupun dalam perkara yang dimuliakan. Yakni apa saja yang dimuliakan, kita kanankan. Katanya kal wudu'i, seperti wudu', maka disunatkan wudu' itu kita mengkanankannya dahulu. Yakni kalau tangan kiri dengan kanan, sunatnya kita membasuh dahulu tangan kanan. Demikian kaki juga merupakan kaki kanan. Wal ghusli, dan juga mandi. Basuh, mandilah. Mandi ni ada dua jenis. Mandi yang wajib dan mandi yang sunat. Dua-dua dapat pahala. Yang wajib tentulah dapat pahala. Kita mandi hari-hari, ni kita rasa yang ni tak ada apa. Di sisi agama dapat pahala kerana ia termasuk di dalam kebersihan. Dan kebersihan itu dapat pahala. Oleh kerana mandi ini sesuatu yang dapat pahala dan sesuatu yang baik, maka sunnah kita menjirusnya bermula dari sebelah kanan. Sama ada dia mandi wajib ataupun mandi sunnah. Wat-tayammum, dan juga tayammum. Yakni tayammum itu dua kali, iaitu kita tepuk debu, kita sapu muka kita, dan kemudian tangan sehingga pergelangan, dalam sebahagian qaul tangan sehingga kepada siku, ataupun tangan, ataupun memadai tangan kepada pergelangan. Semasa tangan, maka kita mendahulukan kanan di dalam tayammum. Tayammum tak adalah kumur, nanti ambil pasir kumur tak payahlah. Jadi maka kita mendahulukan kanan. Walubsis thawb, dan memakai baju. Yang ni pakai baju ni kita masukkan dulu tangan kanan. Dia kata sunnah, dapat pahala. Pakai baju tu sendiri dapat pahala dah. Tapi pakai baju, mengkanankan semasa pakai baju, merupakan sesuatu yang berpahala. Wan na'li, dan juga pakai kasut. Kasut ni tiap hari kita pakai. Pakai kasut itu sunnah kerana Nabi SAW pakai kasut. Tak adalah Nabi kata kena pakai kasut bentuk tajam ke, bentuk tiga segi macam dia orang jual tu. Cuma yang sunnahnya ialah kita memakai kasut. Tetapi jika kita memakai kasut bermula dengan kaki kanan, kita mendapat pahala. Nanti kita akan tengok, kita buka dia dengan kaki kiri dulu, berdapat pahala. Ini kata dia. Wal khuf, demikian pakai khuf. Khuf ni, termasuk dalam khuf ni stokin lah. Khuf
Sebab itu ada al-mashu ala al-khuffain, sapu atas khuf, stokin kulit tu. Kalau kita pakai wuduk dan kemudian kita pakai, kemudian kita apabila batal wuduk, kita nak membaharui wuduk kita semula, kita tak perlu tanggalkan khuf. Kita hanya sapu di atas khuf, bukan di bawah khuf. Di atas khuf. Sapu tu pun belah kanan dulu ke kiri dulu? Kanan dahulu. Dan pakai khuf tu pun kanan dahulu. Demikian pakai stokin juga kanan dahulu katanya. Dan kita ada bab al-mashu ala jawrabain, sapu di atas stokin. Sapu atas khuf pun boleh, sapu atas stokin pun boleh, seperti mana yang disebut oleh para fuqaha. Wasarawil, pakai seluar. Kanan dulu juga dia kata. Masukkan kaki kanan dulu. Wadukhulil masjid, masuk masjid, masuk dengan kanan dulu. Wasiwak, dan bersugi, sugi kanan dulu. Maksudnya kita berus gigi, kata dia sunnah mulakan belah kanan dulu, dapat pahala. Kata mula belah kanan dapat pahala. InsyaAllah benda ni simple lah, kita balik kita buat dah, benda tiap hari kita buat. Waqtihal, dan bercelak. Celak belah mata kanan dulu. Celak ni lelaki pun bercelak, wanita pun bercelak. Nabi SAW ada bekas celak dan boleh bercelak. Cuma jangan bagi pelik sangatlah, takut bini terkejut. Agak-agak. Semua benda dalam Islam ni dia dibolehkan dalam kebanyakan benda kehidupan ni, tetapi dengan kadarnya. Dengan kadarnya. Makan demikian, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum jangan berlebihan. Wa taqlimul azfar, dan gunting dan potong kuku. Jadi sunnah belah kanan dulu. Wa qasr syarib, dan pendekkan misai. Orang lelaki belah kanan dulu dia kata. Wa nadfil ibt, dan cabut bulu ketiak. Kanan dulu. Susah juga ni kan. Melainkan siapa yang isteri dia cabut, suruh kanan dulu. Wal halqir ra's, dan cukur kepala. Cukur kepala kanan dulu. Ini ada beberapa benda. Biasa kita cukur kepala ni, asalnya dalam agama kita tak cukur kepala ni. Kerana Nabi SAW dia berambut. Cukur kepala tak pasal-pasal, asalnya tak cukur lah. Melainkan kita tengok kita rambut pun tak cukup, cukur lah. Asalnya sunnah Nabi SAW dia berambut. Baginda hanya cukur apabila baginda menunaikan haji ataupun umrah. Sebab itu maka cukur, bila kita pergi ke tukang cukur tu, yang nak cukur kepala kita bagi kanan dulu pada dia. Bagi kanan dulu. Sebab itu ada riwayat Abu Hanifah bila dia pergi, dia nak pergi cukur selepas daripada nak tahallul, dia bagi kat tukang cukur rambut tu, dia bagi kepala dia belah kiri, dia kata belah kanan dahulu. Lepas tu dia ajar. Kemudian dia tanya, daripada mana kamu belajar? Halak, tukang cukur. Dia kata, aku pernah cukur rambut rambut Atha' bin Rabah. Atha' bin Rabah tabi'i, alim besar dalam haji, bab haji. Aku pernah cukur rambut dia kata. Jadi aku tahu hukumnya. Jadi kita bila habis kita nak tahallul tu, kita pergi cukur, bagi belah kanan dulu bagi lelaki. Cumanya sebahagian orang ni dia tak tahu. Dia lepas habis dia tahallul dia gunting sendiri rambut dia. Selepas tu dia pergi kedai, dia nak cukur. Sebenarnya dah habis dah. Bila dia gunting itu dah tahallul. Dia gunting keliling itu pun sebenarnya tak memenuhi maksud memendekkan juga. Tapi tak apalah, oleh kerana ada qaul mazhab dalam hal itu, dia gunting kat sana sikit, sini sikit, dia kata dia tahallul. Kemudian dia pergi ke kedai, dia suruh orang potong. Habis dah sebenarnya. Tahallul yang wajib itu, yang mana dia patut buat yang dapat pahala tadi, dia sendiri buat. Jadi dia tak dapat dah pahala mencukur tu. Kerana dia pergi buat dulu. Kawan dia buat, dia buat. Biasanya orang perempuan buat, isteri dia buat, dia pun buat. Kalau dia nak buat, dia pergi ke kedai. Jangan buat lagi.
Kemudian dia bagi dia beri sebelah kanan. Wassalamu minas salah, dan salam ketika solat sebelah kanan. Tak adalah orang bagi kiri setakat ni. Wal aklu wasyarab, dan makan dan minum sebelah kanan. Ini kita selalu tengoklah. Kadang-kadang oleh kerana makan nasi belah kanan, dia rasa tangan dia penuh nasi, dia minum belah kiri. Ini banyak. Kadang-kadang dia gunakan garpu, dia gunakan sudu dan garpu. Sudu tangan kanan dia masukkan nasi, garpu tu dia masukkan lauk. Syaitan. Nanti kita akan tengok ini makanan syaitan. Cara makan syaitan. Kadang-kadang orang dia tak perasan. Terutama dalam majlis. Kemudian dia pergi kursus protokol pula. Protokol ajar dia. Janganlah yang ni. Ini untuk ni. Yang ni masukkan nasi. Ini kiri untuk masukkan lauk. Dia kata dia follow protokol. Protokol itu tidak Islamik. Kalau dia ajar demikian. Orang Islam standard dalam hal ini. Mereka semua makan dengan tangan kanan. Dan juga minum dengan. Wal musafahah, dan salam dengan tangan kanan. Wa khuruju minal khala, dan keluar daripada wastilamul hajar al-aswad, kita angkat tangan kepada hajarul aswad. Tangan apa? Tangan kanan. Kadang-kadang kita walaupun bau kita berada di belah mana? Kanan kiri kita bagi. Bau kiri. Jangan kita angkat tangan kanan. Kalau kita mampu sentuh, kita sentuh hajarul aswad juga dengan tangan kanan. Wa khuruju minal khala, dan keluar daripada tempat buang air. Keluar dengan kaki kanan. Pasal apa kaki kanan? Pasal masuk kurang baik. Keluar adalah sesuatu yang baik. Bukan kata dia tak suruh, tapi secara perbandingan. Wal akhdhi wal ata, ambil dan beri. Ambil dan beri, maksud kita ambil pemberian orang pun dengan tangan kanan. Orang bagi setengah orang dia pegang. Bukan, dia mukhalafatus sunnah, menyanggahi sunnah. Ambil dan beri dengan tangan kanan. Tapi orang Melayu kadang-kadang bagus, dia kata kadang-kadang tangan dia sakit, kata minta maaf lah kiri cik, dia minta maaf. Kerana bukan kebiasaan benda ambil adalah sesuatu yang baik dan beri adalah sesuatu yang baik, melainkan kita terpaksa pegang benda yang tak elok. Kadang-kadang kita dipaksa ambil rasuah ni tangan kanan kiri. Cuba kena tanya tengok depa ambil tangan kiri ke kanan. Kalau dia ambil sepatutnya dengan tangan kanan kiri benda tak baik, tapi bukan kata boleh ambil rasuah. Wa ghairu zalika mimma huwa fi ma'nah, dan apa saja selain daripada itu dengan makna yang sama, yakni benda yang baik-baik. Wa yustahabbu taqdimul yasari fi dhiddi dhalik, dan disukai untuk mendahulukan yang kiri, perkara yang berlawanan dengan hal tadi. Yang berlawanan dengan hal tadi. Kata dia seperti apa? Kamtikhadi wal busaqi anil yasar, seperti buang hingus ataupun kahak, dan juga buang ludah dengan tangan dengan sebelah kiri. Kita ludah kita buang sebelah kiri. Kita tak sebelah kanan. Kita kalau perlu sebelah kiri. Wa dukhulul khala, dan masuk ke tempat bilik air dengan kaki kiri. Wa khuruji minal masjid, keluar daripada masjid juga kaki kiri. Bukan keluar masjid tak baik, tetapi secara perbandingan masuk adalah baik. Maka dengan itu keluar kaki kiri katanya. Wa khal'il khuf, dan mencabut khuf. Wan na'li wasarawil wasaw, ini semua sebelah dengan seluar, cabut kasut, seluar, baju sebelah kiri. Wastinja, dan istinja dengan kiri. Wa fi'lil mustaqdarat wa asbahu dhalik, dan semua benda-benda yang tak elok ni, pegang benda-benda tak elok, tak bersih ni, semua dengan tangan kiri. Orang perempuan ada anak dia, kadang-kadang dia nak cuci najis anak dia, tangan anak kanan kiri. Kiri. Kata dia, qala Allah Ta'ala, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang telah diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia pun menyatakan, lihatlah, iqra'u kitabiyah, bacalah kitabku ini.
Allah Subhanahu wa taala nak ceritakan di akhirat kelak, orang yang baik dapat belah kanan kiri kitab dia dapat belah kanan, dan kita doa sebagai Allah berikan kitab kita sebelah kanan. Inilah sebesar-besar kejayaan. Semua kejayaan dalam dunia ni, dapat berjabat tangan dengan orang hebat, kau dapat kadang-kadang dunia penipuan. Tipu semua. Kadang-kadang saya kalau kata nanti orang cakap sombong. Masalah bergambar ni kan. Kita pergi mana orang suka nak ambil gambar, bukan ada faedah sangat pun dengan orang kita. Tapi bukan saya kata tak mau nanti orang tak sombong. Tapi saya saja nak bagi tahu apa kali, benda ni tak ada faedah apa. Kok kata bergambar dengan saya ni dapat kelebihan? Tak ada kelebihan pun. Cuma boleh update kat Facebook, kau nak mengutuk apa boleh. Tak ada apa. Kadang-kadang semalam saya ada kes satu orang, saya duduk tengah makan. So dia datang, dia nak bergambar. Saya tengok tak sesuai, saya duduk tengah makan. Saya kata, boleh tak lepas makan? Saya ada lagi orang lain lagi family. Dia kata nak bergambar kat belakang, tak boleh. Dia kata pasal dia nak balik. Saya kata tapi saya tengah makan, tangan tak elok. Dia tak puas hati dengan saya lah pasal. Tapi susah lah juga kan. Mungkin ada juga masa-masa kita kena tengok juga orang makan ke tak sesuai kot kan. Dia kata kami berdiri kat belakang kan. Tapi bila ambil gambar nampak dengan lauk semua, tengok tu mufti makan apa tu. Okey. Orang yang terima tangan kanan di dunia ni tak ada kebanggaan apa, tapi di akhirat bangga tak apa. Dia kata fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Nah, baca kitab aku. Dia bangga. Bangga masa tu tak apa dah. Selesai. Kejayaan terbesar kita ni bukan kok terima gelaran Datuk Seri, Tan Seri. Oh, sebahagian orang terima. Marah dia orang tak panggil dia Datuk, kan? Marah dia orang tak panggil dia Tan Seri. Kawan baru dapat Tan Seri, kita duk panggil dia Datuk, marah dia. Tak apalah dia kan. Kita pun dah ada pangkat orang, kita panggil lah. Tetapi sebenarnya kejayaan terbesar dalam hidup kita ni, kita minta kitab catatan amal kita terima tangan belah kanan. Ini adalah perkara yang paling besar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah tahu kullu insanin azzamnahu ta'iruhu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Semua manusia Tuhan kata alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Nasib dia Tuhan gantung kat tengkok. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Kami keluarkan untuk dia pada hari kiamat kitab yang terbentang. Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Tuhan kata baca kitab kau ni. Cukuplah hari ini kau sendirilah nilai. Tuhan tak zalim. Ini hebatnya agama. Kemudian Tuhan sambung ayat tadi. Tuhan kata apa? Dalam surah Al-Isra yang selalu kita. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha. Siapa yang mengikut petunjuk, petunjuk itu balik kebaikan pada dirinya sendiri. Sesiapa yang sesat menimpa dirinya sendiri. Kalau kita kata padan muka, aku tak mau ikut. Tak ada siapa yang padan. Dia ajar aku tak mau ikut. Tak ada siapa yang padan. Siapa yang dapat petunjuk, petunjuk dapat pada diri, balik pada diri dia sendiri. Siapa yang sesat, Allah tak sesat balik pada diri dia sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang yang boleh tanggung dosa, tak tanggung dosa orang lain. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tuhan sabda, kami tak akan azab sehinggalah kami menghantar rasul. Ini satu kaedah dalam agama. Semua orang tanggung dosa dia sendiri. Kalau ada orang mari cerita bahawasanya, oh besok kita mati, walaupun anak kita dah ajar, dia buat tak elok, setiap kali waktu zuhur dia tak semayang, mak bapak dia kena bakar, setiap kali, ini semua cerita dongeng. Melainkan kita yang ajar dia jangan semayang. Yang kita nak kena mungkin kerana kita tak didik dia. Tapi kalau kita bagi
Anak kita tak ikut. Kemudian mari penceramah motivasi kata Zuhur sekali, bapak kena azab. Ini mustahil. Anak Nabi Nuh juga. Tapi kita semua doa anak kita jadi yang saleh. Tapi Tuhan tidak zalim. Seperti yang disangka oleh sebahagian orang. Mustahil. Bapak dia ambil rasuah, anak dia jadi benar. Mustahil. Ini teori orang Melayu. Banyak sangat. Pasal apa anak dia benar, bapak dia ambil rasuah. Bapak dia ambil rasuah, bapak dia lah benar. Pasal apa anak dia benar. Wa qala ta'ala, kata Allah Ta'ala, tentu ada kitab kan ni? Semua jenis tok guru yang mengajar anak murid. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Maka ayat ni sebelum ni Allah kata wa kuntum azwajan thalatha. Kamu ni ada 3 puak. Maka orang hak sebelah kanan ashabul maimanah, hak belah kiri, siapakah? Alangkah beruntungnya yang belah kiri. Orang yang belah kanan, maiman. Maka ashabul maimanah yang belah kanan. Alangkah beruntungnya orang yang belah kanan ataupun dalam sebagai siapakah orang belah kanan? Yakni beruntunglah orang yang belah kanan. Wa ashabul mash'amah, dan yang belah kiri, siapakah yang belah kiri? Yakni orang-orang yang rugi belah kiri. So kita harap sentiasa jadi belah kanan. Belah kanan ni orang yang bersama, orang belah kanan agama. Petunjuk. Bahasa kita pun. Sebab kita kata ni orang kanan dia. Dia kata saya orang kiri lawan lah. Masuk kepada hadis ni. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhul tayammun fi sya'ni kullih fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ini cerita Aisyah cerita. Kita tengok hadis-hadis yang agak detail tentang Nabi ni, isteri dia cerita. Ada hadis yang seperti ini juga, kita akan jumpa riwayat Ummu Salamah. Tentang kebiasaan, kesukaan Nabi. Sama ada Aisyah, Ummu Salamah ataupun isteri yang lain, ataupun yang akan cerita hal ni Anas bin Malik. Pasal Anas apa? Khadam Nabi SAW. Jadi Nabi sebab tu faedah isteri dia ramai. Jadi tuan-tuan pun kalau nak ni, isteri ramai lah. Dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhul at-tayammun. Yu'jibuhul tayammun. Nabi ni mengagumkan dia suka kepada mengkanankan. Fi sya'nihi kulli, dalam semua urusan dia. Fi tuhurihi, di dalam tuhurnya. Tuhurnya apa? Dia membersihkan, termasuklah berwudu, mandi wajib, fi tuhurihi. Sebab tu kita buka dalam fiqh ni kitab taharah. Mula-mula lepas tu kitab mula-mula bab taharah. Sebab agama ni agama kebersihan. Bab taharah tu banyak perbincangan dia. Tanda orang Islam ialah masyarakat yang bersih. Sebab tu patutnya kedai makan orang Islam, saya kata kedai yang paling bersih. Negara orang Islam, negara yang paling bersih. Sungai negeri orang Islam, sungai yang paling bersih. Masakan orang Islam, masakan yang paling bersih. Sebab apa? Sebab taharah bab di dalam agama. Bab utama, bab pembukaan di dalam fiqh. Dalam fiqh. Tapi tengok negeri orang Islam paling kotor. Sungai orang Islam paling kotor. Bab taharah yang lain berjam-jam kita masuk. Tapi orang Islam tidak mempraktiskan bab ini. Nabi taharah bukan saja bersih, mula pun bagi bersih, mula kanan. Adab di dalam taharah dia kata.
Wa tarajjulihi, dan sikat rambut. Nabi sikat belah kanan. So yang mana budak-budak muda ada rambut tebal-tebal ni, sikat belah kanan dulu. Sunnah. Sikat rambut tu sendiri dapat pahala. Mula belah kanan dapat pahala. Banyak benda tiap hari dapat pahala. Wa tana'ulihi, dan di dalam tana'ulihi maksudnya apabila dia memakai kasut, dia pakai belah kanan. Ini riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam riwayat Bukhari, dia kata Nabi SAW, dia tambah perkataan yuhibbut tayammun mastata'a fi sya'nihi kullah. Dia suka kepada tayammun selagi mana dia mampu dalam urusan keseluruhannya. Dalam riwayat Bukhari. Ada orang lah ditanya, awak saya duduk Bukhari Muslim. Kita memang takdimkan hadis Bukhari dan Muslim di atas hadis yang lain jika ada. Disebabkan, saya nak sebut sikit bab ni sebab ada orang tanya tadi ni. Disebabkan beberapa hal. Pertama, kedua-dua jaguh ni telah buat ataupun telah analisa hadis dengan kadar yang sungguh luar biasa. Kesilapan sesiapa pun boleh berlaku. Tetapi di segi pendetailan, para ulama setelah tatabuk, dia tengok seni yang Al-Bukhari lakukan sangat hebat. Saya buat satu contoh lah, 2-3 contoh lagi faham. Hadis Bukhari ni dia kuat dari segi secara umumnya daripada Muslim, di sudut dia mensyaratkan kena subutul luqyah. Mesti rawi tu ada bukti berjumpa. Dalam riwayat yang biasanya, kalau secara normalnya dia berjumpa dah padanlah. Rawi ni pada zaman yang sama, pada negeri yang sama, kita terima. Tapi Bukhari mensyaratkan ada bukti mereka jumpa. Walaupun rawi itu dipercayai. Muslim kelebihannya, dia lebih menjaga di sudut lafaz. Sebab dia tak terima riwayat bermakna. Tapi saya nak sebut beberapa contoh lah. Nak bagi ni ilmu hadis ni sikit lah. Kadang-kadang rawi, orang tak faham. Kadang-kadang ada orang dia baca hadis ni. Kemudian dia mula takhriskan hadis. Dia ambil nama rawi, dia tengok, oh ada dalam Bukhari, tengok, oh hadis ni sahih. Fulan menyatakan hasan, saya menyatakan sahih. Oh, saya tengok ada orang Malaysia tu pun buat dah ni. Kan? Yang orang buat tu kalau bidang hadis tak apa. Dia tak bidang hadis, dia buat. Oh, kita pun tengok, kemah dia ni. Tengok Arab pun tak apa boleh baca sangat. Tapi dah boleh takhrij hadis ni. Dah. Saya nak buat contoh lah. Saya tak ambil contoh yang jelas. Al-Hakim An-Naisaburi, dia terkenal. Hakim An-Naisaburi yang alim dalam hadis. Dia telah himpunkan hadis-hadis yang dia kata memenuhi syarat Bukhari dan Muslim, tetapi Bukhari dan Muslim tak keluarkan hadis itu. Jadi dia tolong buat. Para ulama yang datang telah mengkritik apa yang dia buat. Sebahagian yang dia buat. Sebahagiannya okey. Kerana mereka terlepas pandang. Kata dia terlepas pandang beberapa perkara. Saya buat contoh-contoh Bukhari. Salah seorang rawi Bukhari, nama dia Sufyan bin Husain. Sufyan bin Husain ni Bukhari riwayat. Bila Bukhari ambil, maksud rawi Bukhari ni dalam senarai nama orang yang dia adalah rawi yang meriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Maksudnya bila Bukhari terima dia tu kuatlah. Dan semua kita tahu, siapa mengaji hadis dia akan tahu Az-Zuhri. Az-Zuhri, Ibn Shihab Az-Zuhri, ini tak ada siapa petikai dia. Di dalam ilmu hadis, Ibn Shihab Az-Zuhri ini dia ada beberapa tabakat level anak murid dia. 5 level. Bukhari dia hanya ambil anak murid yang first class. Muslim dia ambil juga yang kedua dan yang ketiga kadang-kadang sikit-sikit. Saya buat contoh. Az-Zuhri tentu ada dalam Sahih Bukhari, dia periwayat. Sufyan bin Husain, dia juga periwayat Sahih Bukhari. Dia kemudian sedikit dari segi tabakatnya daripada Az-Zuhri. Bila orang tengok hadis, ada rawi nama dia
dalam rangkaian rawi. Dia panggil change of narration. Sanad. Bila rangkaian tu ada nama Sufyan bin Husain, dia ambil daripada Az-Zuhri. Orang kata okey. Ini sama dengan syarat Bukhari. Lalu mereka kata hadis ni sama dengan syarat Bukhari, tapi Bukhari tidak pernah keluarkan. Namun apabila kita semak, kita dapati tak. Walaupun Sufyan bin Husain di riwayat Bukhari ambil dia kuat dalam periwayatan, tetapi Bukhari tidak pernah mengambil dia meriwayatkan daripada Az-Zuhri. Daripada orang lain Bukhari ambil. Kalau dia riwayat daripada Zuhri, Bukhari tak ambil. Sebab Bukhari mempunyai satu maklumat. Setelah Bukhari lihat pada hadis-hadisnya, didapati kalau dia riwayat daripada Az-Zuhri tak kuat. Sebab dia jumpa Az-Zuhri sekejap semasa haji. Dan catatan dan dia ataupun ingatan dia terhadap apa yang Az-Zuhri bagi tahu tidak begitu kukuh. Walaupun dia kukuh, tapi kalau dia riwayat daripada Bukhari, daripada Az-Zuhri, Bukhari tak masukkan di dalam sahihnya. Tapi kalau kita baca atas nama, dia ni pun okey, dia ni pun okey, okey campur okey lah. Ini fun, seni. Saya nak bagi tahu. Seni. Saya buat contoh yang lain, Muslim lah. Boleh ke ni? Tuan-tuan tak dapat faham saya? Tapi saya seorang untuk terang, tuan-tuan. Seorang lagi. Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah, dia ni pada akhir hayat dia mula berubah. Ingatan dia tak berapa kuat. Kita ni pada awal hayat tak apa ingat. Dia tagayyur. Dia berubah ingatan dia. Jadi ahli hadis detect riwayat dia. Bila nampak bila dia tua tu, hak dulu dia bagi tahu macam lain. Macam mana nak tahu? Dia pun tengok anak murid dia. Anak murid dia yang awal riwayat macam lain, anak murid dia hujung ni riwayat dah ada lain sikit dah. Orang tahu dia orang tua ni dah mula. Bukan dia nyanyuk, dia mula tak apa nak ingat. Dia tak apa nak ingat. Maka riwayat dia tak boleh. Dia bukanlah jadi bila dia riwayat yang hujung hayat dia, maka mereka tak ambil. Namun Imam Muslim ambil dia. Sebab dia adalah anak murid yang paling kuat dan rapat kepada Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani adalah anak murid yang paling rapat dengan Anas bin Malik. Kalau dia riwayat daripada orang lain, dia tak mau. Tapi daripada Thabit Al-Bunani, kalau Hammad bin Salamah riwayat daripada Thabit Al-Bunani, kita terima. Pasal-pasalnya dia tak lupa daripada ni tok guru dekat dia. Benda ni baca atas kertas tak boleh. Tapi ilmu rawi. Ilmu rawi. Saya buat contoh yang lain. Siapa lagi nama rawi? Bagi satu. Okey, Ismail bin Abi Uwais. Tentu ingat kan ni? Ismail bin Abi Uwais, dia ni okey, tapi kalau dia riwayatkan, dia kata akhta fi hadithi, dia akan salah dalam hadis yang mana fi ahadithi min hifzi. Kalau dia hafal, dia lupa. Dia silap. Bukan lupa, dia silap. Jadi ahli hadis ni ada dua cara. Dia sama ada kalau dia tak kuat, dia kena catatan kena kuat. Kan? Atau kalau dia kuat ingat tak apa. Orang, macam tuan-tuan semua ahli hadis yang kuat ingat. Sebab itu catatan tidak ada. Dia di tabakat yang lain. Dia kalau riwayatkan, ni sajalah malam-malam mengaji hadis kan. Dia kalau diriwayatkan min hifzi, daripada hafalan dia masalah. Tapi Al-Imam Al-Bukhari terima riwayat Ismail bin Abi Uwais ni, yang mana bila dia riwayatkan Muwatta' Imam Malik, hadis-hadis Muwatta' Malik, dia atas beberapa sebab. Antaranya dia anak saudara Imam Malik.
Jadi biasanya dia tahu pak saudara dia. Keduanya Muwatta' Malik tu sendiri ramai rawi yang lain. So kalau dia silap pun kita boleh trace. Tapi saya nak ceritanya, demikian kehalusan ilmu riwayat. Artinya kalau tuan-tuan pergi baca, sekarang ramai orang minat kan, minat hadis, pergi baca, pergi beli satu buku. Fulan Syu'aib Arnaud menyatakan hasan, saya menyatakan sahih. Kita kemai budak ni. Nanti dulu dia ada fun dia. Rawi adra dengan masalah-masalah yang kadang-kadang tidak diketahui oleh sebahagian orang, melainkan orang yang memang ya tabahhar, yang terlibat dalam ilmu. Okey. Wa anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, kanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yumna li tuhurihi wa ta'amihi wa kanat yaduhu al-yusra li khalaihi wa ma kana min adha. Hadisun sahih rawahu Abu Dawud wa ghairihi bi isnadin sahih. Kata Aisyah, kana yadu Rasulillah, adalah tangan Rasulullah, al-yumna yang kanan, li tuhurihi, untuk apa? Bersih. Wa ta'amihi, dan untuk makanan. Dia makan dengan tangan kanan. Wa kanat yaduhul yusra, tangan dia yang kanan, li khalaihi, untuk bercuci, maksudnya tandas dan seumpamanya. Kita kena tahu, zaman Nabi ni dia tak ada tandas macam sekarang. Mungkin yang dia akan pergi ke jauh ke padang pasir. Maksudnya bila walaupun dia tak ada tandas dalam rumah ni, dia kemudian tandas dalam rumah. Jadi bila Nabi cuci, dia kata cuci dengan tangan. Dan kadang-kadang bagi mereka cuci, menggunakan istinja, guna batu ataupun guna air. Kesemuanya dengan tangan kiri. Wa ma kana min adha, apa saja dengan yang kotor. Artinya, kalau kita ni kerja cuci benda-benda kotor ni, termasuk bukan buruk kerja. Kadang-kadang orang kerja cuci tandas, kita jangan pandang dia buruk kan. Itu kadang-kadang dia lebih mulia daripada kita, dia lebih halal daripada sebahagian orang. Tapi benda-benda kotor ni guna tangan kiri. Guna tangan kanan kiri. Okey. Benda ni sunnah. Kanan ni sunnah. Confirm. Ada benda yang kadang-kala yang ni disebut nyata, maka sunnah. Mungkin ada orang tanya, ada benda-benda yang tak pasti. Orang tanya saya, ni, adakah sunnah kita makan buah dulu sebelum makan nasi ataupun makan daging ke apa? Dari segi dalil tak ada sebut. Dalil yang jelas macam ni tak ada. Yang ada ialah Quran sebut tentang cerita ahli syurga. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Dan buah dulu, kemudian baru laham, baru daging. Hak tu makanan ahli syurga. Oleh kerana Tuhan sebut orang syurga tu makan buah dulu, maka kita buah dulu, dia kata. Sebahagian orang, kerana kita mulakan macam mana Tuhan mulakan, kata Nabi. Kan, inna safa wal marwata, Tuhan sebut safa dulu. Tapi dari segi dalil tak, itu saja andaian. Adakah ada riwayat Nabi kata makan buah dulu sebab tak ada? Tidak ada. Tapi kalau orang nak buat, tak boleh. Ada orang nak buat apa? Orang tanya, adakah sunnah kita mandi air sejuk ke air panas? Hadis tak ada lah sebut pada zaman Nabi dia tak ada pula air apa? Air panas. Tapi mungkin air yang terdedah tu panas lah. Dalam mazhab Syafi'i disebut air musyammas, air yang terdedah pada panas. Dia kata makruh, tetapi tidak ada dalil. Kerana menyebabkan penyakit sopak, tapi tak ada dalil. Jadi kalau ada orang ambil air itu air yang terdedah pada matahari, adakah makruh di segi dalil? Tak ada. Al-Imam Syafi'i mungkin dia melihat kepada ada orang-orang pada zaman itu memberitahu menyebabkan sopak di atas andaian itu. Lalu dia menyatakan dianya makruh. Dari segi dalil, ia tak ada.
Dari segi dalil dia tak ada. Nanti saya akan sebut beberapa benda. Tapi Al-Quran ada sebut tentang Nabi Ayub alaihi salam. Allah kata wa ayyuba wa dhkur abdana Ayyub idh nada rabbahu anni massani asy-syaitan binusbin wa azab. Dan sebutlah tentang hamba kami Ayub yang ketika dia menyatakan bahawasanya sesungguhnya aku ini telah disentuh oleh syaitan bagi mudarat dengan menyebabkan kepenatan, letih dan azab. Syaitan telah kacau Nabi Ayub alaihi salam. Allah ta'urkud birijlik, hentak dengan kakimu. Hadza mughtasalun baridun wa syarab, dan ini keluarnya air yang air mandian barid yang sejuk dan boleh minum. Lalu mereka kata bahawasanya dengan itu menunjukkan bagus minum, bagus mandi air sejuk. Yalah, perubatan ada menyebut bahawasanya kajian mandi air sejuk ni banyak faedah daripada mandi air panas. Tak apalah, okeylah. Tapi dari segi dalil macam ni tak ada. Kalau orang nak prefer mandi air sejuk kerana Allah sebut pada Ayub sembuh dengan air sejuk ni, baguslah. Tapi dari segi dalil yang menyebutkan seperti ini, ia tak ada. Ia tak ada. Macam juga orang kata, adakah sunat perempuan semasa nak bersalin makan buah apa? Buah kurma. Hadis tak adalah. Tapi Allah SWT cerita tentang Maryam. Dia kata, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رَطَبًا. Goncang pokok. Tak mahu nak goncang, mana orang nak salin. Syarat je. Jatuhnya buah-buah rutab. Seolah-olah macam makan rutab tu, macam dia tak kata pun. Dia makan rutab semasa itu. Ini istimbat. Ini dia istimbat, tapi dia tidak ada. Yang ni jelas dalil. Kanan. Tak boleh samakan dengan hal itu. Kadang-kadang orang buat senarai-senarai yang disunatkan dalam hadis. Hadis tak sebut. Yang ni hadis sebut. Yang tu orang istimbat. Orang buat kesimpulan. Daripada andaian. Mungkin betul, mungkin tidak betul. Okey. Wa'an Ummi Atiyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahun fi ghusli ibnatihi Zainab radhiyallahu anha ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha, muttafaqun alaih. Daripada Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Ummi Atiyah radhiyallahu anha ini merupakan salah seorang sahabat rawi yang banyak juga meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Lebih kurang saya ingat 30 lebih ke 40 hadis yang Ummi Atiyah ni riwayat. Dia ada dua Ummi Atiyah ni, kadang-kadang orang silap. Satu Ummi Atiyah Al-Khafidah. Ini perlu kita nak keluar fatwa tentang hukum berkhitan budak perempuan. Mungkin nanti kita bagi pandangan lah. Kita punya pandangan mungkin nanti ada berbeza sedikit daripada yang kebiasaan orang Melayu buat. Jadi kita dalam hadis Ummi Atiyah tu, dia memang tu Ummi Atiyah lain. Dia Ansariyah juga. Dia tu memang dia kerja Khafidah. Yakni dia potong untuk dia bidr ni boleh sebut kat sini ya. Dia lebihan yang ada pada kemaluan wanita. Lalu ini ada satu bab kita akan sebut. Jadi orang panggil macam khatal lah. Nabi SAW Nabi kata kat dia ikhfidhi, Nabi kata kat dia wala tunhiki, jangan kamu pergi potong sampai habis. Ini kita ada bangsa-bangsa bersatu, ada banyak tunjuk contoh macam ada negara potong sampai habis wanita, sampai tak ada apa dia. Kemudian kaitkan dengan Islam pula. Di Afrika, di Mesir, dia panggil khitan Fir'aun ni. Cerita cara Fir'aun. Ini Islam tak kenali. Yang ada dalam hadis Ummi Atiyah ni, hadis ni khilaf para ulama. Di kalangan ulama ada yang mendhaifkan, ada di kalangan mereka yang menghasan ataupun mensahihkannya. Cuma yang pentingnya,
hadis ni dia tak bagi tahu bahawasanya suruh buat. Nabi nasihatkan dia kalau nak buat, jangan sampai rapat. Bukan Nabi suruh. Jadi sebahagian ulama menyatakan dia ini adalah makrumah atau makrumah. Benda ini dibuat secara siapa buat okeylah pasal masyarakat pandang elok. Kerana Nabi SAW kata, ahdha lil mar'ah wa ahabbul ilal ba'al, dalam hadis itu. Perempuan rasa lebih selesa, dan lelaki rasa lebih suka. Saya sebut sikit. Ini kalau bertanya saya, merujuk kepada tak sama antara alat sulit wanita tu dengan satu kaum dengan kaum yang lain. Ada kaum yang berlebihan, maka dengan itu mungkin dia boleh buat daripada bab kosmetik lah, dia boleh buat. Tapi tak ada dalam hadis Nabi kata lahir kecil-kecil pergi buat, lahir kecil-kecil tu buat, tak ada. Hadis tak ada macam tu. Yang dijamal tak ada. Ummu Atiyah yang ada dalam hadis tu bukan Ummu Atiyah ni. Yang tu yang ceritanya. Ini Ummu Atiyah yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dia ni terkenal banyak hadis-hadis berhubung dengan mandi jenazah, bab jenazah. Bahkan dia kata nuhina an ittiba'il janazah walam yu'zam alaina. Dia kata Nabi larang wanita ni pergi ikut jenazah, tapi Nabi tak larang habis-habisan. Seakan-akan Mu'attiyah kata tak digalakkan saja, wanita nak pergi kubur boleh. Jadi kata Ummu Atiyah ni, dia ni riwayat daripada dia kata anna Nabi qala lahun fi ghusl ibnatihi Zainab. Nabi kata kepada mereka ketika mandikan anak dia, perempuan dia Zainab. Zainab binti Rasulullah. Dia kahwin dengan Abil As. Dia ada anak dia Umamah yang Nabi dukung semasa solat tu. Cucu Nabi daripada anak Zainab. Zainab ni meninggal pada hayat Nabi SAW. Siapa yang antara yang buat urusan ni? Ummu Atiyah ni antara yang terlibat. Kata Nabi SAW, mulakan sebelah kanan. Maksudnya mandi jenazah sebelah kanan dulu, dan mawadhi'il wudu'i minha, dan tempat-tempat wudu. Mulakan dengan sebelah kanan dan tempat-tempat wudu. Muka dulu, tangan, kemudian barulah yang seterusnya. Yang ni ilmu bagi orang yang mandi jenazah. Siapa mandi jenazah wanita? Wanita. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha sebut dalam Abu Daud, dia kata kalau dia mempunyai dia mampu ketika itu, law kuntu istaqbaltu amri mastadbart ma ghasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu nisa'i. Kalaulah aku yang menguasai urusan ketika itu, aku takkan benarkan, tak ada siapa akan mandikan jenazah Rasulullah melainkan isteri-isteri dia. Maka dengan itu berdasarkan riwayat Aisyah ni, para fuqaha sebahagian menyatakan wanita memang wanita mandikan, lelaki-lelaki mandikan, tapi lelaki kalau ada isterinya, isteri dia mandikan. Jadi tuan-tuan, perempuan-perempuan ni mandikan jenazah suami. Janganlah sambil mandi tu dia kata kenapa abang mati awal, tak tunggu saya. Dan demikian hadis-hadis yang seterusnya di dalam bab ini kita dapati kesemuanya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan yang kanan di dalam perkara-perkara yang baik. Wallahu taala alam. Kita buka kepada sesi soalan. Ada soalan? Tak ada soalan untuk malam ni. Selesai. Adakah nasab nasab itu dijadikan doa? Nasab nasab adakah dijadikan doa? Dan sekiranya hari ini saya baru berjumpa, adakah saya wajib atau perlu bersikap
buat perempuan bermanfaat dengan kalau satu manfaat semua yang empat. Itu soalan pertama. Kemudian soalan yang kedua, adakah boleh kita meminta tolong orang lain sama-sama berdoa dengan kita untuk mencapai hajat pribadi, seperti minta tolong ada ibu, orang yang sakit, orang yang sedang berpuasa, atau orang yang akan pergi haji atau umrah. Dan soalan ketiga, berkenaan dengan zikir. Okey, anda ingin cukup pasal nak bagi soalan apa? Yang lain sama. Ha? Okey. Berkenaan dengan zikir Allah Taala di Muka. Dikatakan bid'ah dari people Islam itu dalam Al-Quran Al-Quran. Adakah ini tidak berkaitan dengan surah An-Nisa ayat 103, surah Al-Isra ayat 110 dan surah Al-Araf ayat 8? Okey, terima kasih. Siapa nak tanya lepas ni seorang satu soalan ni. Pasal banyak soalan yang lain. Pertama saya sebut tentang masalah mazhab. Tidak ada siapa yang menyatakan bahawasanya mengikut pandangan mazhab itu bid'ah. Kerana sebahagian ni diada-adakan oleh golongan yang tertentu. Mereka orang kata tidak wajib untuk terikat dengan mazhab, tapi mereka pergi buat kesimpulan, dia kata orang kata bid'ah bermazhab. Sebenarnya dua benda yang berbeza. Tidak wajib terikat maksudnya seseorang boleh tanya satu pandangan dan boleh tanya juga orang lain. Kalau terikat artinya kita tanya, kita dah mazhab ini, kita tak boleh keluar dah daripada mazhab itu. Al-Quran menyebut fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikr. Tanyalah orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan jika kamu tak tahu. Bukan saja satu mazhab je imam tu ada pengetahuan, imam lain juga ada pengetahuan. Sebab itu maka bahkan kita tengok zaman ni kebanyakan orang sebenarnya mereka kata mereka bermazhab tertentu, tapi mereka bebaskan diri pada banyak mazhab. Dalam mazhab Syafi'i umpamanya muzik haram. Jadi mana-mana yang dengar muzik kat Malaysia ni mereka semua keluar mazhab. Ya? Walaupun dia kata dia kuat mazhab, dia tidak pun mazhab, tidak mengikut mazhab Syafi'i sebenarnya. Jadi yang salah ialah apabila kita tu fanatik satu mazhab. Awak tak boleh keluar pada mazhab. Bukan saja dia tak mau keluar, orang lain pun dia tak bagi. Orang lain dia tak bagi. Jadi ini adalah benda umpamanya. Ada setiap mazhab ada pandangan-pandangannya. Dalam mazhab Abu Hanifah umpamanya, dalam isu ikan dan seumpamanya makanan laut, dia agak ketat. Ikan tu dia bahagikan dua. Ikan yang mati kerana kita dan ikan yang mati sendiri. Yang mati sendiri tu sebahagian kata tak boleh dan sebahagian memakruhkan. Kalau ikan tu kita tangkap dan dia mati, dia okey. Dia uhilla lakum saydul bahr. Dia kata okey. Tapi kalau jumpa tepi jalan laut ikan mati, dia khilaf. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh makan. Tambah ketam udang lagi masalah lah. Tapi kalau orang tu mazhab Hanafi, dia ketaklah. Tapi kita tengok ramai yang mazhab Hanafi, mamak si kandak mazhab Hanafi, tapi dia jual semua ikan dengan udang ketam semua lah. Kalau tanya dia kata dia jual kat orang mazhab Syafi'i lah. Keluasan dalam hal agama. Saya buat contoh lah. Kalau kita baca dalam buku-buku perkahwinan, seorang lelaki boleh berkahwin dengan anak zinanya, anak biologinya tapi anak zina, dia boleh berkahwin, sah di sisi mazhab Syafi'i. Tapi hal ini dibatalkan oleh mazhab-mazhab yang lain. Dan kita tak mungkin bagi fatwa ini kepada orang yang baru masuk Islam, hal-hal yang seperti ini. Anjing umpamanya khilaf dalam mazhab Malik. Dan banyak lagi benda haiwan-haiwan yang contohnya haiwan praktikal.
Juga banyak lagi benda yang contohnya zakat pendapatan, tuan-tuan bayar. Itu mazhab Hanbali, tuan-tuan keluar mazhab. Mana mazhab Syafi'i tahu. Tapi bab duit ni orang kata keluar mendawa. Jadi ini menunjukkan bahawasanya ada keluar. Orang yang Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan, mereka yang baru masuk Islam sepatutnya tak boleh ditekan kepada mereka mesti ikut satu mazhab. Biarlah mereka baca buku luas dalam hal ini. Ada fiqh sunnah, ada buku macam-macam, ada fatwa-fatwa para ulama yang berbagai-bagai bidang yang manusia ini boleh lihat keluasannya. Kadang-kadang saya buat satu contoh. Kadang-kadang ada qaul yang jumhur tetapi dilihat macam tidak ada dalil yang kuat. Contohlah. Para ulama membahagikan air, tadi disebut Ibn Taymiyah, kepada 3 jenis. Air yang suci lagi menyucikan dalam bahasa Melayu, kan? Air yang suci tapi tak menyucikan, air yang mutanajis. 3 jenis. Yang suci lagi menyucikan tu dia kata boleh ambil apa? Boleh ambil wudu. Yang suci tapi tidak menyucikan boleh guna tapi tak boleh angkat hadas. Contoh air sirap. Dia suci dia kata, tapi dia tak menyucikan. Pasal dia telah berubah warna, bau dan rasa. Dia 3 benda. Dalam hadis Abu Umamah, walaupun hadis Umamah itu dhaif, tapi logiknya kuat. Yang ketiga, air mutanajis. Mazhab Hanafi yang saya kata dhaif tadi, dia dalam bab ini, dia kata air 2 saja. Suci lagi menyucikan tu, tahur itu dan mutanajis. Tak ada yang suci kemudian tak menyucikan. Air sirap boleh ambil wudu tak? Boleh. Air apa lagi? Air cincau boleh. Boleh. Dan kaul ini dia dari segi dalil dia kuat. Dan Ibn Taymiyah rahimahullah, Syekhul Islam, walaupun dia mazhab Hanbali, dia support kaul ni. Kerana ada hadis bahawasanya Nabi SAW mandi dengan Ummu Habibah daripada bekas yang padanya ada kesan ajin, kesan tepung. Mana Nabi mandi. Air itu ada kesan bau tepung. Nabi SAW mandi. Kalau itu menunjukkan dalil yang kuat dalam hal ini, bahawasanya pembahagian air 2 jenis. Walaupun jumhur tak. Tapi kalau tanya saya sokong itu. Habis itu keluar mazhab kau sesat. Takkan Abu Hanifah pula sesat. Kita habis ini kita kata rajih, marjuh, dhaif dan seumpamanya. Kemudian qaul. Yang sebahagian ni timbul budak-budak ni timbul. Siapa keluar mazhab jadi sesat, siapalah kita dibandingkan Imam Syafi'i. Kita tak kata kita banding diri kita dengan Imam Syafi'i. Awak yang tak ikut Imam Hanafi itu, awak sama taraf dengan dia ke? Awak yang tak ikut Imam Malik itu, awak sama taraf dengan dia ke? Tak ada siapa tamakan taraf. Kesemuanya ini pasaran pendapat. Yang mana kita dapat melihat pendapat-pendapat ini dan kita memilihnya yang mana kita yakin bahawa saya mendekati apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul, bukan berdasarkan argumen kita, juga argumen yang dinyatakan oleh para ulama rahimahumullah. Apa tentang Siti Kasim? Apa ni? Dalam negara ni tuan-tuan, orang-orang yang ada masalah mental ni janganlah kita diangkat. Bomoh lah, apalah, benda-benda macam ni. Tuhan daripada apa? Getaran lah apa. Ini mental. Ada seorang etis. Saya tak percaya Tuhan. Dan saya bersyukur Allah jadikan saya etis. Macam mana? Tiga suku kah? Dia etis dia kata. Dan dia bersyukur Allah jadikan dia etis. Apakah hukum jikalau berkahwin awal dan jika kita tidak bersetuju dengan pilihan kedua ibu bapa? Bagaimana hendak mengatasinya? Pertama, ibu bapa tidak boleh paksa anak. Walaupun dalam mazhab Syafi'i ada bab wali mujbir.
di mana bapa boleh memaksa anak perempuan. Namun banyak dalam hadis Bukhari sendiri menunjukkan Nabi SAW bagi peluang untuk wanita dipisahkan apabila dia dikahwin paksa oleh bapa dia. Bahkan ada satu orang yang bercinta dengan suatu orang miskin dalam riwayat Ibnu Majah, kemudian dia penjaganya cadangkan supaya dia kahwin dengan lelaki yang berada. Nabi kata la yura lil mutahabbain mislun nikah. Tidak diperlihatkan kepada dua orang yang bercinta seperti nikah. Maksudnya kalau dah bercinta bagi kahwinlah. Agama tak kata janganlah duk bercinta, tak baik. Agama tak kata. Ini saya dah sebut beberapa kali. Ini normal satu orang bercinta. Satu orang jatuh cinta, dia kata saya jatuh cinta. Apa ni menjuga mau jatuh cinta. Yang tak jatuh cinta, kalau dia tak jatuh cinta pada perempuan tu dia ada masalah. Hormon dia tak stabil. Bila dia cinta lelaki jatuh cinta, kalau orang lelaki orang dia kata dia cinta perempuan, perempuan bagi tahu kita saya jatuh cinta kepada normal lah. Kita kata alhamdulillah, terima kasih kan. Kerana normal. Cuma kalau dia cinta sama-sama jantina itu tidak normal. Nabi SAW suruh kahwinkan. Jadi mak bapak kena fikir, dia jangan kahwinkan anak tak kepentingan dia. Melainkan anak itu ada pilihan, tetapi pilihan itu mudarat. Bapak lebih maklum. Misalnya dipilih calon suami penagih dedah. Itu bapak boleh berhak untuk menentang. Kan itu membawa mudarat. Nak kahwin dengan penjenayah umpamanya, tak boleh lah. Membawa mudarat. Kalau dia tidak. Tapi kalau setakat dia nak kahwin, dia tu tak setarah dengan kita. Ini tarah apa yang nak? Kalau kata aku didik kau elok-elok, beragama, kau nak pergi kahwin dengan satu orang semayang pun tak. Ini kuat. Ini kuat. Ini kuat. Kufu dia panggil. Kafa'ah. Cumanya yang lelaki dia tak syaratkan bapak jadi wali. Kita orang lelaki boleh kahwin. Cuma adat kita ni bagi tahulah kat mak bapak kita. Wanita memang perlukan wali. Tapi lelaki kahwin tak perlukan wali. Isteri dia perlukan wali. Isteri dia perlu wali. Cuma kalau kita ada pilihan sendiri itu, kita deal lah dengan mak bapak kita. Tengok apa alasannya. Kadang-kala saya nak beritahu. Ni orang lelaki kot yang tanya muda kot. Hak mak bapak kita kata tu ada alasan. Kita kena tengok penelitian apa alasan dia. Kalau dia bagi tahu, mereka ada pengalaman. Mungkin kita mengaji tinggi pada dia, tapi dia ada pengalaman. Dia kata perempuan macam ni mungkin tak sesuai dengan kau. Kan? Jadi kita tengok alasan dia lah kenapa. Sebab orang bercinta, dia memanglah kadang-kadang dia rasional. Kadang-kadang dia tak rasional. Kan? Seorang baru cinta, dia berjalan. Saya buat batu. Dia marah kat batu. Bodoh kau batu duduk tengah jalan. Lepas dia kahwin, ada orang lah tak semua. Dia marah kat isteri dia. Bodoh kau tak nampak batu. So, ini tapi saya tak mau bawa satu agama yang utopia. Agama yang tak rasional. Jangan orang agama dengan bercinta. Dulu, ni tanya ni tak apalah kertas. Dulu perempuan, majlis, lelaki tanya guna mikrofon, wanita guna kertas. Sebab suara wanita aurat. Ini semua benda-benda yang disebut, walaupun disebut dalam kitab fiqh, tapi tidak rasional. Pada zaman Nabi SAW, wanita bangun tanya Nabi dalam majlis. Kadang-kadang kita nak wujudkan satu fiqh yang luar daripada kebiasaan. Yang ada. Tadi ada soalan dia apa? Boleh tak kita minta orang lain tolong doa untuk kita? Boleh. Banyak sahabat Nabi SAW, sahabat datang, ya Rasulullah ud'uni, ya Rasulullah doakan untuk kan? Kita suruh orang yang saleh doa pada kita. Dan Nabi SAW menyuruh para sahabat jumpa Uwaisul Qarni supaya dia doa istighfar, minta ampun pada mereka. Dia nak jumpa. Sebab itu bila kita jumpa orang saleh, kita minta supaya dia doa untuk kita. Tapi saleh lah. Sebab itu kita bawa anak kita pergi ke orang saleh. Saleh maksudnya orang baik. Bukan orang pandai ceramah. Pandai ceramah belum tentu saleh. Mari ke saya, mungkin saya pandai ceramah, tapi belum tentu saleh. Orang pergi pada orang saleh. Dia kata, ni ustaz, bawa anak sikit doa. InsyaAllah saya doa.
Sebab habis rokok saya kejap. Jangan bagilah. Apa pandangan doktor tentang wanita mensyaratkan menjadi jemaah parti tertentu sebagai syarat menjadi calon suami? Calon suami kan selalu bilang raya ni. Sehingga sekiranya lelaki tersebut memenuhi tuntutan tersebut, apakah prinsip? Tengoklah. Cuma tak ada wanita lain kah? Kalau sekiranya dia minta untuk kita jadi ahli parti ni, kalau kita sekadar isi kerana kita nak dakwah kat dia, mungkin. Tapi ini syarat yang tak logik dan ada unsur fanatik. Dan ini tak betul. Kita takatul, kita pecah-pecahkan orang Islam melalui setiap orang dengan kumpulannya. Organisasi boleh, tapi organisasi bukan akidah. Bila manusia jadikan organisasi akidah keluar daripada kumpulan saya, keluar daripada Islam, ini sudah bahaya. Ini sama dengan Khawarij. Apa hukum suami tidak mahu solat dari nikah hingga anak-anak sudah besar, tidak memberikan nafkah zahir dan menyakiti hati isteri dan anak-anak? Weh, ini kesakannya. Saya cerita pengalaman saya. Saya pernah cerita dah sini, tapi saya cerita lagi lah, yang pernah baru datang. Saya pernah ikut Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin dalam kuliah-kuliah dia. Dan kemudian satu hari lepas dia kuliah, dia bangun, dia jalan. Saya ada sekali, ada wanita datang, kemudian tanya soalan yang macam ni. Dia kata, suamiku tak solat, apa pandangan kau? Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin adalah alim besar di Saudi, rahimahullah, dan meninggal. Dia adalah satu orang yang terkenal, orang anggap sebagai jaguh ilmuwan Hambali pada zaman ini. Dah meninggal. Dalam mazhab Hambali ini, orang meninggalkan solat keluar agama. Saya masih ingat lagi dia kata, jawab soalan dia kata, ilhaqi bi baiti abiki fa innahu kafir. Baliklah ke rumah bapakmu, sesungguhnya suamimu itu seorang kafir. Ini yang dia kata kepada orang yang tanya tu. Tapi secara umumnya jumhur tidak menganggap kafir orang itu pandangan dia, bukan pandangan dia. Dalam Hambali memang demikian. Jumhur kata tak kafir, namun meninggalkan solat ialah dosa yang paling besar. Dosa paling besar. Artinya kalau satu orang minum arak dengan meninggalkan solat besar. Meninggalkan solat besar. Walaupun kalau itu boleh minum arak, jangan duk jadi minum pula. Ini orang contoh. Maksudnya dia termasuk min kabair, min akbaril kabair, antara dosa-dosa besar. Kalau tanya saya, kita orang bersolat dan dia tak solat. Mungkin peringkat awal tu kita dakwah dia. Tetapi kalau sampai bertahun tak solat, kalau tanya saya peribadi, saya kata dia tak layak jadi suami. Dan tidak layak untuk hidup dengan satu orang yang demikian. Sebab itu agama kita tak macam sebahagian Kristianiti yang melewat dah. Sebelum itu Kristianiti tidak demikian. Yang kata tak boleh bercerai. Kemudian kita pergi pula i'tiqad siapa bercerai bergegak tiang aras Tuhan semua. Maha suci Tuhan bergegak tiang aras dia kerana kita yang bercerai ke bawah ni. Apa yang penting ialah agama bagi ruang keluar. Tidak mungkin satu orang wanita hidup bagaikan terseksa sepanjang hayatnya kerana seorang lelaki. Sedangkan agama bagi. Saya selalu baca hadis Sabit. Dia datang pada Nabi ya Rasulullah, Sabit bin Qais, la a'tibu alaihi fi dinihi wala fi khuluqihi walakinnani akrahul kufra fil Islam. Wahai Rasulullah, suami aku tak pertikailah akhlak dan agama dia. Tetapi aku tak suka kufur dalam Islam. Dia tak suka kat suami dia. Nabi kata atarudina hadiqatah. Kamu nak bagi balik ke kebun dia yang kamu ambil itu sebagai mahar. Dia kata dia, Nabi panggil Sabit, Nabi bagi balik mahar tu. Dan Nabi kata, ceraikan isterimu.
Sehingga para ulama, Ibn Qudamah Al-Maqdisi dia sebut, jika isteri mendapati dia dah tak boleh hidup dengan suami, bukan kerana dia jenis, dia ni duit tak banyak dah, kita kena cerai cari. Tak. Dia memang tak boleh hidup. Tak dia serabut dengan suami dia. Ada hak pada dia untuk meminta fasakh ataupun khuluk, dia pulangkan balik harta. Bukan kata suruh tuan-tuan buat, tak. Tapi ada hak. Kerana tak mungkin. 20 tahun semayang tak khusyuk, semua duk fikir suami. Yang suami duk serabut dengan isteri. Bagi peluang mereka hidup yang baru, cari pasangan yang baru. Agama luas. Hamba Tuhan banyak. Kadang-kadang tak sesuai dengan para sahabat radhiyallahu anhum, kita tengok dia cerai ni, kadang-kadang sahabat ni ambil. Kadang ada orang yang sesuai. Dulu kita kahwin dengan dia, dia kurus elok. Kita memang minat suami lelaki kurus. Kena 10 tahun dia gemuk tak mau. Dah lah gemuk tak pakai baju pula. Duduk di luar rumah pula. Kain plekat duduk bawah pusat pula. Kita malu satu kampung. 100 kali dah abang dia tak boleh pergi. Dia kata aku memang suka style ni. Jenis apa? Jenis apa ni? Duduk di bawah matahari macam Mak Saleh. Mak Saleh tubuh warna lain, dia warna lain, panah pula banyak. Kita serabut. Kita kata aku tak boleh pergi dah. Tiap-tiap hari dia pick up macam ni. Boleh tak? Secara hukum khuluk boleh. Bukan kerana kita benci dia. Kita tak mampu servis untuk dia. Tapi bukanlah kerana dulu menikah harta banyak lah korang pun nak cerai. Itu tak boleh lah. Kerana manusia kadang-kadang dia tak boleh pergi. Tapi cerailah dengan cara ihsan, dengan cara yang baik. Kita ni kadang-kadang tabiat kita ada pelik sikit. Semua kita lah. Dulu hidup dalam 5 tahun sekali. Baik. Lepas tu bercerai. Lepas bercerai jumpa tak boleh. Aku tak mahu pergi. Jumpa marah. Nak marah jumpa. Assalamualaikum. Apa khabar? Sekarang macam mana kehidupan? Alhamdulillah baik. Dah dapat suami baru. Tak macam hang. Tak salah tamu yang tu. Dah, maksudnya ya, dia masih kekal hak sebagai seorang muslimah. Saudara kita dalam Islam walaupun bukan isteri kita. Apakah harus dilakukan pasangan yang sudah bertahun-tahun tidur berasingan kerana tiada lagi sakinah, mawaddah, rahmah dan tidak menjalankan hukum Allah seperti di atas? Kalau nak tidur berasing tak payahlah. Tu saya kata khuluk atau berminta farak, pecah. Kadang-kadang orang tak mau nak sebut, saya sebut. Tak boleh hidup, kita tak boleh pergi dah. Suami duduk tampang kita siang malam pagi petang, nak tunggu apa? Tak apa, dia kata telinga sebelah lagi dengar lagi. Tak apa. Kita pergi kerja, harap tak adalah jabatan agama macam tu. Pergi, ustaz macam mana saya? Sabar itu separuh daripada iman. Kata bukan separuh iman, separuh mati lah ni. Saya pertahankan hak wanita dalam hal ini daripada saya kata hari orang mai duk mengadu masalah suami saya tak balik. Sebab tu Nabi SAW lah ni tegas. Tapi kita buat mahkamah kadang-kadang nak penat lah macam-macam lah kata marah pula. Kalau nak betul nak angkat martabat mahkamah, selesaikan kes talak betul-betul tak habis ni. Buat yang tu dulu. Wanita talak sampai 3-4 tahun tak boleh habis-habis lagi. Suami dah kahwin 6 kali dah. Dia dua tak habis ke mahkamah lagi. Majukan kes ni dulu. Nabi SAW mudahkan urusan ni. Akhirnya ramai wanita peras dengan agama. Dirasakan bahawasanya agama tidak memberikan layanan yang adil kepada mereka. Sebab itu ruang syarak bagi suami memang kuasa talak ada di tangan dia, tetapi isteri tetap ada berbagai. Cumanya orang yang mengendalikan mahkamah syariah itu sendiri mestilah adil dalam hal ini. Hakim tu kena faqih. Tak boleh suami tak main, tak apa kita tangguh. Umpamanya kemudian tak ada syarat, isteri yang dia bila nak datang dah suami tak ada ni, kos nak kena tanggung, nak tinggal anak-anak bukan senang.
Nak datang mahkamah tu kadang-kadang nak ambil lawyer pula. Banyak benda-benda keadilan ini. Itu dulu kalau nak angkat mahkamah syariah. Kalau orang kata nanti kata menentang pula. Tempat lain bentang, tempat lain kau pergi bentang. Ibn Taymiyah tadi zikir, dia melihat bahawasanya zikir Allah dia tidak bersetuju dengannya kerana dia kata tidak ada contoh daripada Nabi SAW. Tapi ada pun orang menyebut ya Allah, ya Allah, ya Rab, itu semua ada di dalam hadis Nabi SAW. Ya Allah, tapi Allah dia kata tidak ada contoh daripada Nabi SAW. Apakah pendapat doktor jika ada orang yang enggan membaca terjemahan Al-Quran tanpa guru, bimbang salah fahaman? Bolehkah kita membaca terjemahan Al-Quran tanpa guru? Kalau dia tak mau baca terjemahan Al-Quran tanpa guru dan dia baca depan guru, dia bagus lah. Tapi kalau dia guru pun tak ada, oleh kerana guru tak ada, aku pun banyak kerja, tak baca langsung. Yang ni tak bagus ya. Cuma terjemahan Al-Quran, saya macam selalu sebut, kita memang kena hati-hati. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Kita bukan Bible. Ada banyak version, James, King James, version-version yang lain. Tak. Kita Quran. Quranan Arabian. Quran dalam bahasa Arab. Satu versi saja. Tak ada 2-3 versi. Terjemahan bahasa yang dipilih oleh penterjemah. Kadang-kadang dia buat dalam kurungan. Itu apa yang dia tafsirkan. Tak semestinya. Saya selalu buat contoh yang ekstrim lah. Kan? Watlu alaihim naba abna Adam. Bacakanlah kepada mereka kisah 2 orang anak Adam. Quran tak sebut nama dia apa. Dia buat dalam kurungan Qabil dan Habil. Orang yang tak faham, dia kata Quran kata Qabil. Quran never say Qabil dan Habil. Never mention nama Qabil dan Habil. Quran kata 2 orang anak Adam. Yang kata nama Qabil dan Habil, Israeliat, dan penterjemah tu bubuh di situ. Imratun Aziz, isteri Al-Aziz di Mesir, yang menggoda Nabi Yusuf. Quran tak bagi tahu nama dia apa. Ada penterjemah tulis Zulaikha. Zulaikha tidak didapati, tidak di dalam Al-Quran, tidak dalam hadis Nabi. Ada riwayat Zaid bin Aslam, yang mungkin dia ambil daripada Yahudi, dia kata ada seorang wanita nama Zulaikha. Yang Yusuf itu, yang Nabi Yusuf. Tapi ini tidak berasal daripada Nabi SAW. Riwayat Israeliat. Lalu orang sangka, Quran kata nama Zulaikha. Quran tak pernah kata. Penterjemah kata. Penterjemah kata. Kadang-kadang dia andaikan, dia buat dalam kurungan, dia andaikan. Kan? Pertama dalam kurungan, misalnya Yahudi dan Nasara. Dia buang kurungan. Itu dia andaikan. Mungkin Quran maksud lebih luas. Quran maksud lebih luas. Sebab itu terjemahan tidak sama dengan Al-Quran. Sebab itu baca tafsir, biar ada guru tafsir, yang mana kita baca tafsir dengan dia. Tapi kalau guru tafsir pun kita tak pergi, ni pun kita tak pergi, lepas tu duduk seorang-seorang. Lepas tu duduk habang kata Tuhan berasal daripada geseran. Kalau saya pernah mendengar seorang yang makan dengan sudu menggunakan tangan kiri. Orang itu menyatakan saya ini kidal. Dia dalam hadis dari riwayat Bukhari, Aisyah kata, mastata', selagi dia Nabi mampu dia guna tangan kanan. Melainkan dia ni memang tak boleh makan dengan tangan kanan. Tapi saya takut dia sengaja, kebiasaan dia. Yang lain mungkin dia menulis dah dia tak mampu lah katakanlah. Tapi tetap dia kena makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Melainkan dia kata saya ni tangan kanan kalau makan je
Bubuh telinga, bubuhlah mata, nampak sangat tak boleh dah tu. Mudah-mudahan ada kepadanya keuzuran dalam hal yang demikian. Ada satu orang dalam kisah Umar bin Khattab, dia datang, dia makan tangan kiri. Umar bin Khattab tengok dia makan tangan kiri, Umar kata makan tangan kanan. Dia diam, dia tak makan tangan kiri. Umar tak makan tangan kanan, dia diam. Umar marah. Habis dah makan dah, dia beritahu ke Umar, sebenarnya tangan kanan saya tak ada. Saya dalam baju tak ada. Habis kenapa kau tak bagi tahu? Kata tangan kanan saya putus semasa peperangan Qadisiyah, membuka Qadisiyah. Saya tak mau bagi tahu orang semua, kena riak. Jihad saya hanyalah untuk Allah dan Rasul. Kita tangan kanan tidak ada hari ini. Update Facebook kan tengah berjihad. Alhamdulillah malam ni dapat menunaikan 2 rakaat tahajud. Alhamdulillah, syukur. Osok ada mental yang masalah. Dan mental ni masalah ni bukan saja dimulakan sebahagiannya oleh orang agama juga. Menunjukkan amalan, bagi tahu saya Masya Allah telah bermimpi Rasulullah. Riya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan salafus salih menyembunyikan kelebihan mereka. Guru kita ni Masya Allah sehari telah berzikir 70,000 kali. Kita tanya dia, macam mana awak tahu? Dia bagi tahu. Kalau dia bagi tahu, itu bukan orang menyembunyikan amalan saleh. Mutakhir ni orang awam banyak disebut. Apa ni? Golongan sufi merendahkan orang awam, ilmuwan hadis merendahkan orang awam. Adakah tuntutan agama untuk keluar dari golongan awam? Dia ada jabatan pertahanan awam. Dulu mereka nak tukar jadi JPAM. Dulu JPAM. Kemudian jadi Angkatan Pertahanan Awam. Ada orang nak panggil APAM, jadi macam tak sesuai. Jadi APM sajalah, Angkatan Pertahanan. Apa? Okey. Apa maksud awam Macam mana kita kata orang tu awam dan tak awam? Ada orang mungkin dia awam dalam satu benda, dia tak awam dalam benda lain. Tuan-tuan mungkin awam di dalam beberapa bab dalam fiqh, kena ikut orang. Tapi kalau saya nak tanya perubatan, mungkin tuan-tuan tidak awam, tuan-tuan tahu tentang ilmu perubatan. So bidang apa yang awam ni? Dan kata semua ni orang awam. Bila saja hang jadi orang tak awam? Mungkin ustaz tu yang dia kata dia tak awam, dia awam saja dalam bidang perubatan. Macam mana dia boleh buat ni bahan-bahan perubatan ni? Dia ambil ilmu mana? Nabi SAW memang ada sebut tentang habbatus sauda umpamanya. Tapi Nabi tak pernah bagi tahu berapa kadar habbatus sauda yang boleh menyebabkan seseorang itu sembuh. Nabi kata syifa' min kulli da'. Dia merupakan satu daripada ubat. Sejenis ubat untuk setiap penyakit. Maksudnya bukan semestinya absolut ubat, tak. Dia mungkin boleh digunakan sebagai ubat. Kadar Nabi tak bagi tahu. Macam mana ustaz boleh ambil bubuh madu sepinggan bercampur yang ni 2 cawan? Ilmu mana ni? Nabi tak bagi tahu. Kemudian kata ini makanan sunnah, kemudian dijual. Nabi tak bagi tahu. Ini memerlukan pakar, ini memerlukan makmal. Satu-satu ubat yang mereka hasilkan 10 tahun kadang-kadang baru boleh dikeluarkan di pasaran. Ini bagaimana mereka hasilkan? Agama menjadi komoditi, dijual. Maka semua orang nak doa pun sekarang ada value doa. Boleh upah orang
Itu bukan benda yang pelik. Sebelum ini pun, berapa banyak orang awam dikutip duit daripada mereka atas nama awak orang awam, bagi duit kat saya hantar pahala pergi kepada bapa awak. Istilah-istilah ini telah disalahgunakan oleh sebahagian. Gerakan tajdid, gerakan pembaharuan yang cuba kita lakukan ialah mengembalikan orang awam keyakinan terhadap agama. Golongan agama bukan berhala antara manusia dan Tuhan. Manusia berhubung terus dengan Tuhan. Golongan agama hanya mengkabarkan hukum hakam yang disimpulkan daripada kitab dan sunnah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya engkau tentangku, aku ini dekat. Tuhan tak memerlukan perantaraan. Awak tak boleh nak sampai ke Tuhan. Sebab tu kita kena pergi ke wali. Tak. Habis tinggi kita boleh kata, awak tolong doa untuk saya. Mungkin dia, tak, itu pun bukan golongan agama, orang yang saleh. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, seorang sahabat berdoa, minta supaya Uwais berdoa. Uwais bukan alim besar. Uwais jaga kuda aja. Tapi ia seorang yang saleh. Sebab kelebihannya, dia sangat taatkan ibunya. Bukan kerana dia pergi mengaji, dia beli serban letak belah kanan kiri. Ini boleh beli RM5 untuk pakai. Agak panas buang kat sujud letak. Agama bukan demikian. Manipulasi agama. Bukan cerita kadang-kadang golongan yang berpendidikan juga terlibat. Belajar tinggi-tinggi, bila pencen duduk di masjid, tak menggunakan akal yang waras. Penceramah kata penceramah masjid, ikut je lah apa yang ustaz kata. Ustaz bukan Nabi. Mufti bukan Nabi. Bukan wahyu yang turun kepada dia. Sehingga tuan-tuan tak boleh bagi pandangan yang kedua. Boleh bagi pandangan yang kedua. Berhak untuk tuan-tuan bagi pandangan. Dia kata benda yang tak pernah sabah. Kadang-kadang kita ikut juga. Dia kata bumi lepeh lah kita. Walaupun kita belajar lain. Ha? Dia kata siapa makan ubat saya ni, baca tak lupa. Kita tengok dia berapa kali lupa. Macam mana dia beritahu anak kita makan tak lupa? Siapa pergi umrah dengan saya kelebihan sekian-sekian. Nak pergi tak apalah, boleh pergi. Ada juga orang pergi umrah dengan saya apa tu. Tak adalah kelebihan apa. Nak pergi mungkin orang tu ada ilmu sikit atau lebih ilmu, itu mungkin ada kelebihan. Kita belajar. Kita berjalan bersama ahli ilmu, ahli ilmu. Nak bagi saya satu orang yang doa mustajab. Kalau nak doa mustajab, bayar kat saya RM200. Macam mana sampai orang boleh jual agama demikian? Ini adalah sangat bahaya dalam perkembangan manusia mutakhir ini. Dalam hadis ataupun sunnah-sunnah yang diajarkan kepada kita untuk berinteraksi dengan mimpi. Dan dengan apa? Dengan mimpi yang berulang-ulang ataupun mimpi apa. Dan adakah masa ini ada dari tokoh yang kita boleh terima pelajaran mimpi itu? Okey. Mimpi, ada mimpi yang benar dan banyak hadis tentang membicarakan tentang mimpi yang benar. Dan Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari sendiri banyak menceritakan tentang ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang benar. Yang Aisyah radhiyallahu anha pernah meminta supaya Allah merezekikan mimpi yang saleh, mimpi yang benar, mimpi yang baik. Ada mimpi yang tak benar ataupun disebut adghasul ahlam, benda yang hanya mainan tidur. Mimpi yang benar, Al-Quran ceritakan tentang mimpi Nabi Yusuf alaihi salam. Sebelum itu, mimpi Nabi Ibrahim alaihi salam menyembelih anaknya. Nabi SAW menafsirkan mimpi sahabat. Kan? Nabi selepas salat, Nabi tanya para sahabat, ayara ahadukum fi manamihi kadza? Adakah seorang kamu melihat dalam tidurnya sekian-sekian? Sahabat menceritakan dan kadang-kadang Nabi bagi tahu. Kadang-kadang Nabi bagi tahu syaitan bermain-main dengannya. Kadang-kadang ada mimpi yang benar.
Seperti mimpi tentang Umar bin Khattab dengan susu yang menunjukkan agama dan seumpamanya. Mimpi azan yang diriwayatkan tentang Umar bin Khattab juga adalah benar. Dan demikian mimpi-mimpi yang benar. Bahkan mimpi yang disebut oleh Ibn Hisham, raja-raja sebelum daripada kedatangan Nabi SAW, mimpi yang benar. Nabi menafsirkan mimpi. Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Yusuf menafsirkan mimpi. Dan di kalangan umat Nabi ada Muhammad Ibn Sirin, di kalangan salaf, yang menafsirkan mimpi. Ibn Sirin, tapi ada buku tafsir Ahlam Ibn Sirin, tafsir mimpi Ibn Sirin, sebenarnya tidak benar, bukan buku tulisan dia. Tapi Ibn Sirin terkenal dengan pandai menafsirkan mimpi. Abdul Ghani An-Nabulusi menulis kitab tentang Ta'tirul Anam fi Ta'birul Manam. Tulis tentang tafsiran mimpi. Dia lebih teratur. Kalau mimpi sekian macam ni, mimpi sekian macam ni, mimpi sekian macam ni, ditulis. Mimpi biasanya kita ceritakan kepada orang yang kalau bila kita mimpi yang baik, kita tanya orang yang kita percayai. Kalau kita mimpi yang tak baik, kita minta perlindungan Allah daripada benda-benda yang buruk. Ada tak mimpi yang benar? Kalau tanya, memang ada mimpi yang benar. Tapi siapa kan boleh menafsir mimpi benar, kita tak tahulah. Mungkin ada orang yang boleh tafsir mimpi. Tak semestinya salafus salih. Mungkin zaman ni orang yang pandai tafsir mimpi dan tafsir yang benar. Dan tafsiran mimpi itu tidak sama melalui satu kaum dan satu kaum yang lain. Kerana kadang-kadang tabiat satu kaum itu mempengaruhi maksud mimpi. Allah Subhanahu wa taala mau kadang-kadang nak bagi tahu di kalangan hamba-hambanya peristiwa-peristiwa sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Tetapi syarat mimpi tak boleh bercanggah dengan syariat. Tiba-tiba mimpi satu orang jubah putih, jambut segak. Dia bagi tahu, sayalah Rasulullah. Saya ingin berpesan pada awak supaya melakukan amalan sekian-sekian, berpuasa sekian-sekian. Tak boleh. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu. Tak akan datanglah agama dalam bentuk yang sedemikian. Kalau dia kata itu Rasulullah pun kita tak tahu. Kita tak pernah tengok Nabi. Kalau syaitan mimpi Abu Jahal pun pakai jubah, kita rasa mungkin itu Nabi kerana kita jahil. Ini yang disebut oleh Al-Hasan bin Ali. Memang syaitan la yatamassalu bin Nabi. Syaitan tak boleh menyerupai Nabi, tapi syaitan boleh menyerupai orang lain dan kita sangka Nabi. Kita sangka Nabi. Oleh kerana itu maka mimpi yang benar tidak boleh menyanggahi syariat. Tapi mimpi boleh memberi. Kita nak kahwin dengan satu orang, tiba-tiba dia banyak mimpi yang memberikan tanda yang tak baik. Mungkin dia bagi isyarat pada kita orang ni tak baik. Tapi ada tak istikharah untuk mimpi? Tak ada. Solat istikharah untuk tunggu mimpi. Saya solat istikharah tak main-main lagi mimpi. Tak ada. Solat istikharah kemudian kita buat. Tapi ada tak kemungkinan orang itu selepas solat istikharah dia mimpi? Kemungkinan. Tapi itu bukan syarat solat istikharah untuk mimpi. Tak. Itu tak adalah hadis kata lepas tu dia tunggu mimpi. Tak ada. Allah. Kemudian berikut. Rasa. Saudara daripada Bangladesh? Oh, bagus boleh cakap bahasa Malaysia. Bila saya bersama dengan mereka, saya nampak kebetulan saya mereka buat bidang apa semua. Bila saya menegur mereka, dia kata kita ini Wahbi lah padahal mereka. Ada Wahbi Bangladesh? Tak ada. Wahbi itu kalau saya yang jelas-jelas dekat Wahbi itu adalah besar ini agak tak lepas. Jadi ada kita teruskan awal kita atau kita lebih baik kan? Tuan-tuan, zaman ni zaman fitnah. Pertama kita label orang Wahabi apa? Kedua kita kata sesat. Benda ni mungkin sedap dalam mulut kita kan, kau sesat. Tapi benda ni di sisi Allah berat. Mereka, kita sangka tahsabunahu hayna wa huwa 'indallahil 'azim. Kamu sangka dia ringan, di sisi Allah dia berat. Kerana kalau orang tu tak sesat, kita sesat.
Nabi kata la yarmi rajulun rajulan bil kufri aw al fusq illa irtadda ilaihi illam yakun sahibu kadzalik. Satu orang tak tuduh orang tu sebagai kafir ataupun fasik atau sebagai adu Allah, melainkan balik pada dia jika orang tu tidak demikian. Kita tak dengar sebagian orang bagi kuliah, orang bagi nas Quran, hadis, kawan tu amal kitab dan sunnah dalam hidupnya. Kita tak perhati kerana itu tak sama dengan amalan tok nenek kita kata tu habis sesat. Kita mungkin tak nak jumpa dia, peduli ya kita kata kat dia di kampung kita. Tapi kita akan jumpa dia di akhirat besok. Dan dia akan ambil amalan kita. Kalau satu orang tuduh orang berzina besar di sisi Tuhan, bagaimana tuduh sesat? Ini kadang-kadang, dan kita tak ada masalah orang tuduh kan. Sesat dia tuduh. Pada zaman Nabi SAW dahsyat lagi. Dan para ulama menghadapi dahsyat. Saya tengok Dr. Zakir Naik. Sian saya tengok. Allah uji dia. Macam-macam dia buat TV, Peace TV lah apa. Macam-macam. Ribuan orang masuk Islam kerana dia. Mari kat Malaysia ni ada beberapa orang nak kata cawan ke mangkuk. Tak tahu. Ha? Cawan ke? Kata dia Wahabi. Tak sama dengan dia je Wahabi. Kemudian sama pula dengan apa yang dalam bantah tu Hindraf. Kononnya telah mengancam keselamatan menghina agama lain. Saya sebut beberapa tempat. Nak sensitif pun tak apalah sebutlah. Yang menghina kemanusiaan bukan orang yang bagi tahu. Kalau dia kata agama lain bodoh ke bongok, okeylah, dia tak kata. Saya ingat dia bagi dia kod ya. Buku ni kata macam ni, buku ni kat awak kata macam ni, Quran kata macam ni. Buku awak sendiri kata sama macam Quran. Saya ingat that's all yang dia kata. Ada geng-geng apa, kumpulan apa ni, mai jumpa saya. Dia kata pasal apa Dr. Mazhar ni begitu open-minded boleh terima Zakir Naik. Saya kata apa masalah yang salah dia? Dia kata dia hina agama lain. Saya kata, bagi tahu kat mana satu yang dia hina. Sehingga kalau dia hina, kita panggil dia keperleh. Oh ada orang bising kerana panggil dia keperleh. Dia menyebabkan perpecahan. Saya kata tak ada. Bagi tahu di mana ucapan dia tu kalau betul okey. Dia pun bukan Nabi. Kita terima. Tapi kalau setakat andaian tak boleh lah. Tapi saya bagi tahu bahawasanya perpecahan ataupun menghina manusia ni bukan begitu. Menghina manusia ni apabila kita mengkasta-kastakan manusia. Jika ada mana-mana ajaran agama memberikan manusia itu kasta. Ada kasta rendah, ada kasta tinggi. Kasta rendah tak boleh duduk dengan kasta tinggi, tak boleh makan kasta tinggi. Itulah penghinaan kepada manusia. Saya tak tahu agama apa, tapi cuba cari kalau ada. Itu penghinaan kepada manusia. Sama setengah orang tak pasal-pasal. Dia tengok orang lain sikit pada amalan yang dia, bukan amalan Nabi, amalan dia. Jadi terus ni Wahabi. Kesian kat Wahabi. Tu saya kata, saya pergi Australia ada ni, Wallabi. Dia kecil sikit pada amalan. Dulu saya kata dah, ada kita baca kitab Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibn Qayyim, Al-Hafiz Ibn Kathir. Hafiz ni menunjukkan hufaz mereka. Kalau mereka ni kata hadis ni tidak pernah aku jumpai, aku tidak ketahui riwayat ini, oh kita risau, kita bimbang tak sahih. Pasal mereka hafiz. Ma hadha lam la a'rifu fulan kata ma araftu, aku tak kenal dia ni. Hafiz kata aku tak kenal. Kita syok kat rawi sebab penguasaan ilmu. Zaman dulu pun tak ramai hafiz ni, tapi zaman sekarang ramai. Orang habaq hadis Nabi kata aku tak pernah dengar pun dia sama dengan hafiz tu. Oleh kerana dia tak pernah dengar, tak sahih.
Agama ditegakkan atas argument, dalil. Bagi dalil. Dan ramai orang ni mereka malah mencabar diri mereka. Baru-baru ni Hamzah Yusuf mari. Saya hadirlah dalam satu, bagus juga saya cerita ni. Dah nak tutup ni. Dah habis, boleh duduk dulu, tak apa. Saya cerita. Hamzah Yusuf datang. Dia apa, sebahagian orang mungkin ingat Hamzah Yusuf datang ni dia sufi ke apa. Dia ingat boleh dia kritik sikit lah. Saya ingat bagus dia ceramah. Dia bagi tahu kebanyakan tarikat sufi zaman lah penuh dengan bid'ah. Dia kata. Saya hadirnya saya tak kata. Dia kata, ramailah saya tengok geng-geng sufi yang mari, yang saban tajam, ada lebar, ada jauh-jauh. Hak seorang abang kata dia tarikat muktabar. Semua dia kata. Kita tak tanya dia siapa yang muktabar kan? Tapi kan dia cakap muktabar. Sama dengan dia berapa puluh cakap muktabar. Tapi Hamzah Yusuf kata banyakkan yang amalan bid'ah. Hamzah Yusuf kata lagi rakaman dia dah. Dia kata kebanyakan geng sufi bila orang persalahkan mereka, mereka tuduh geng salafi dan wahabi. Tapi sebenarnya kesalahan itu pada diri mereka sendiri. Very good. Dia punya sama. Dan dia kata bahawasanya amalan-amalan yang dibuat pada hari ini tidak ada sandaran dalil. Bahkan geng sufi ada 3 ciri yang mereka suka buat. 1 menyanyi, 2 menari, 3 jampi orang minta duit. Saya kata memang tepat, buah dia memang bagus. Kemudian pengusi tu habaq kata rakaman tak dibenarkan keluar. Saya tapi saya ingat betul yang dia beritahu. Betul dia beritahu. Dan ini saya ingat kadang-kadang orang tuduh orang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Ia satu perjalanan yang bukan dekat. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk. Kalaulah tujuannya dekat dan perjalanannya hampir, ramai orang ikut kamu. Saya tak kisah sangat orang ikut tak ikut. Kita tak penting dalam dunia ni. Yang kita penting, kita hendaklah mengikut Quran dan sunnah. Perjalanan ini bukan mengumpulkan likes dalam Facebook. Tapi ini adalah satu perjalanan menuju Allah Jalla wa'ala. Setiap orang cuba buat apa yang terbaik yang dia boleh buat semasa hayatnya. Saudara buat bahagian saudara, saya buat bahagian saya. Apabila cukup hari dan kita tidak tahu bila, kita semua akan mati. Dan kita cuba memastikan yang kita buat ini seiras bukan dengan kehendak orang, tapi seiras dengan dalil yang kita faham dalam kitab dan sunnah Nabi SAW. Orang yang lebih mulia daripada kita, Nabi SAW dan para sahabat, telah melalui jalan yang jauh lebih susah dibandingkan kita. Ceramah, jumpa orang bagi tahu Wahabi, lepas tu dia tak buat apa, lepas tu dia ajak kita makan nasi, tak ada masalah. Hanya perkataan itu je. Orang macam Zakir Naik dituduh teroris, dia buat PhD, dia kena tuduh teroris. Harta dia rampas oleh kerajaan India. Apa yang kita nak dalam hidup ni? Semua orang akan pergi. Dan semua pujian-pujian ni, awak bagus, awak pandai bercakap, awak pandai ceramah, awak banyak ilmu, semuanya akan berakhir. Yang hanya kita akan berdiri depan Tuhan. Kita semua akan buat. Wa qul a'malu fasayarallahu a'malakum. Bekerjalah, Allah tengok amalan kamu. Wa rasuluhu, dan Rasul juga lihat amalan kamu. Kita semua buat kerja kita. Siapa nak kata, kata. Orang telah kata, saya tak tahu, saya tak mengaji Saudi pun. Orang kata saya Wahabi. Lama dah kata. Masih hidup-hidup lagi, alhamdulillah. 2 kali pula jadi mufti. Bukan kata belagak. Macam mana tak tahu, dia patut silap ke apa, tapi 2 kali dah jadi mufti. Banyak dah luar negara pun saya pergi, apa duk ceramah kat tuan-tuan, sahabat pun masuk, apa pun masuk, taklah mati-mati lagi sampai sekarang. Sehingga saya perkenalkan pula istilah wasabi dan seumpamanya. Kata, kalau nak mati, padahal, masa orang kata kita pun fikir juga kan. Kacau kata kat aku. Tapi demikian. Nak dakwah tak mau orang kata. Mustahil. Dakwah mesti orang kata. Penyanyi, duk menyanyi tak pentas. Nak bagi orang seronok pun orang kata.
Itu kurih lah gemuk. Pedulilah dia punya nak gemuk, bukan masalah kita. Kan? Pasal apa dia lawa pergi kahwin dengan suami yang tak lawa. Macam-macam. Oh, ulas. Kan? Manusia. Dan semua orang ada pandangan dia sendiri. Yang kata dia bagus tu pun belum tentu dia bagus. Yang kata dia betul pun belum tentu dia betul. Saya cerita di sini di Perlis. Cerita apa? Cerita orang takut bini yang negeri kan. Satu negeri tu ada orang semua takut bini. Rakyat dia takut bini. Raja pun takut bini. Contoh negeri. Jadi dia raja tu pilih satu majlis, dia kata semua yang takut bini duduk belah kanan, yang tak takut duduk belah kiri. Jadi semua tak ada, semua duduk belah kanan, seorang saja duduk belah kiri. Raja kata ada juga rakyat negeriku yang tak takut bini, tak takut isteri. Dia tanya, awak tak takut isteri? Takut, tunggu. Habis pasal apa duduk belah kiri? Bini suruh. Takut juga bini. Dia yang kata tak takut tu pun, kita ingat takut, nampak dia pun belum tentu. Terima kasih tuan. Saya nak minta tuan-tuan satu lagi. Bukan minta duit. Sebelum saya tutup majlis ni, saya nak melancarkan perkampungan sunnah siri yang keempat. Ada pengusi ke? Minta Ustaz Sulaiman tunggu sekejap. Kita buat tayangan sikit, lepas tu kita dan. InsyaAllah.